ketika mana persidangan Amman Mesih ni, bukan persidangan di Amman lah, Amman Mesih tu, Mesih resolusi yang keluar daripada persidangan tersebut. Ana ada kat sana masa tu, sambung belajar di Jordan tahun 2005, 2006 antara tu lah, seingat Ana. Pada masa tu memanglah hadir tokoh-tokoh ramai daripada kalangan ilmuwan Islam. Pada masa tu, sahabat-sahabat sekalian, mula berlaku krisis di Lebanon masa tu. Okey, krisis di Lebanon tahun 2005-2006. So, seperti mana yang kita ketahui, krisis di Lebanon ini yang menyerlahkan ke tokohan Hasan Nasrullah, okay, yang membawa mesej. Hasan Nasrullah, dia kan Hizbullah. Dia populariti dia di mana? Peristiwa Lebanon, peperangan Lebanon, yang mengangkat nama dia dan menggambarkan seolah-olah dia merupakan pejuang Islam. Kan Lebanon Syiah ketika itu berperang dengan Israel pada tahun tersebut. Jadi Amman Mesej, sebenarnya tujuan asas Amman Mesej ini untuk buat satu deklarasi, untuk tujuannya nak satu padukan umat Islam di atas muka bumi ini, sama ada berbeza mazhab, berbeza kecenderungan, termasuk dalam senarainya Syiah juga, Ja'fari. Okey, kalau diteliti balik Ja'fari di situ, saya melihat pandangan saya, okey, pandangan saya, Ja'fari di situ dia merujuk kepada fiqh Ja'far As-Sadiq. Dia tak merujuk kepada asas-asas dan prinsip akidah. Okay. Maknanya satu pengiktirafan bahawasanya di sana ada madhab Ja'fari, salah satu daripada kalangan madhab-madhab yang masih diguna pakai dan dipraktis di dunia-dunia Islam. Maknanya antaranya Iran yang praktis madhab Ja'fari contohnya. Jadi dia tak menyentuh soal prinsip pokok pangkal akidah masing-masing. Jadi itu tujuan deklarasi. Deklarasi itu sama sekali tidak menulis ataupun menetapkan perbezaan soal akidah, pengkafiran sahabat Nabi, walaupun tak disebut. Dia hanya satu mesej yang bersifat umum, bertujuan untuk mencari titik temu antara Sunni dan juga golongan Syiah dan juga aliran-aliran yang pelbagai, Sufi dan sebagainya. Okey, itu. Namun sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian, hujah kita bukan pada Amman Mesej. Kenapa kita terlalu bergantung dan mengikat semua pandangan kepada Amman Mesej? Ini masalah kita. Sehingga kan orang kita pun tu Amman Mesej, Amman Mesej. Amman Mesej bukan hujah. Amman Mesej bukan dalil daripada Quran dan Sunnah. Ini kita kena ingat. Mengaji Sunnah nak bergantung pada Amman Mesej, lagi buat apa mengaji? Kita bukan nak menghina pendapat-pendapat ilmuwan, tak. Saya tak bermaksud sedemikian. Tetapi kadang-kadang kebergantungan kita kepada Amman Mesej ni sampai, oh inilah deklarasi yang buat ni, kita kena iktiraf Syiah Ja'fari. Tuan-tuan, mereka menggunakan nama Ja'far As-Sadiq, satu nama yang telah disalahguna dan dimanipulasi oleh golongan Syiah untuk menghidupkan aliran mereka, untuk mengekalkan relevansi aliran mereka di seluruh dunia. Dia guna mazhab Ja'far sebab Ja'far As-Sadiq dia ada pendirian dia dalam isu-isu fiqh tersendiri. Memang dia ada. Dia pun guna nama dia, tetapi mereka memalsukan banyak statement-statement lalu disandarkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq, yang mana ia merupakan perkataan-perkataan palsu. Imam Ja'far As-Sadiq tak pernah sebut, mereka katakan ia sebut. Kita ada bukti, kita boleh semuak dari sudut sanad dan sebagainya. Sebab tu Al-Imam Al-Bukhari sendiri, itu tak ada perbuatan sekalian, takut, bimbang nak ambil hadis-hadis yang disandarkan kepada Ja'far As-Sadiq, nak ambil hadis disandarkan kepada Ali bin Abi Talib. Bukan kerana Imam Ja'far As-Sadiq, bukan kerana Ali bin Abi Talib, kerana dibimbangi, ia dipalsukan oleh puak Syiah. Takut sebab banyak sangat hadis dia kumpul, beratus ribu hadis dia kumpul. Sekali nak kena teliti balik satu, dia bimbang.
tuan-tuan. Sebab tu Syiah ni sangat benci kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi tuan-tuan, aman Mesej ni kita jangan bimbang. Sebab pendetilan dia tak nyatakan detail. Dia tak nyatakan detail kita sokong akidah ke apa ke semua. Walaupun berbeza akidah, tak ada. Dia tak sebut secara detail. Dia sebut secara umum. Dan saya bersangka baik, tujuan perhimpunan tu asalnya tujuan nak cari titik temu antara Sunni dengan aliran-aliran yang pelbagai di dunia pada hari ini. Itu tujuan asalnya. Namun ia telah disalahgunakan oleh orang golongan seperti Syiah untuk mendapat pengiktirafan daripada government, daripada kerajaan. Mereka menggunakan, sebab pada ketika itu rahimahullah Tan Sri Hamid Osman pun hadir, wakil Malaysia. YB KJ pun pada ketika itu hadir juga sebagai salah seorang tetamu jemputan. Tapi saya tak pastilah dia tak masuk kot dalam deklarasi itu. Dia hadir. Qardawi saya selisih dengan dia ketika mana dia tuang makanan. Jadi beberapa tokoh, Wahbah Zuhaili ada, dan beberapa lagi tokoh-tokoh yang hadir tuan-tuan sekalian. Saya yakin mereka bukan nak mengiktiraf akidah Syiah, tapi mereka nak cari titik temu, nak hidup dunia dalam keadaan yang aman, damai, tanpa peperangan. Jadi Syiah ambil kesempatan guna mai balik kepada kerajaan Malaysia, iklan dalam radio sana sini, masuk dalam beberapa akhbar-akhbar tempatan, meminta pengiktirafan kerana akidah mereka, bukan akidah mereka, mazhab mereka diberi pengiktirafan oleh siapa? Oleh Aman Mesej, deklarasi aman. Jadi ini satu pendustaan tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih.